Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat pagi cikgu ucapkan. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan juga sudah pun bersedia untuk meneruskan sesi PTPR pada pagi ini dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. Hai, ini adalah PTPR Bahasa Melayu kelas Cikgu Zari dan diharapkan kamu semua telah pun bersedia di mana pada hari ini kita akan belajar tentang pantun 4 kerat yang mana awak akan mengenali ciri-ciri pantun 4 kerat yang baik dan juga akan cuba menghasilkan pantun 4 kerat yang begitu puitis. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa lagi, mari kita belajar. Kejap. Sebelum tu jangan lupa isi kehadiran menunjukkan anda mengikuti PDPR pagi ini. Jom kita teruskan pembelajaran kita. Baik, murid-murid, kita akan pergi ke sesi pengajaran kita di bawah tema 6, unit 16 yang bertajuk Alamku Sayang. Murid-murid bolehlah merujuk buku aktiviti Bahasa Melayu jilid yang kedua, muka surat 28. Kita akan teruskan untuk melihat standard kandungan dan juga standard pembelajaran kita pada hari ini, di mana standard kandungan kita adalah 4.3, iaitu menghasilkan bahan sastra dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif. Manakala standard pembelajaran 4.3.1 mencipta secara separa terkawal dan mempersembahkan pantun 4 kerat. Okey, kita lihat pula objektif pembelajaran kita pada hari ini, di mana di akhir pengajaran cikgu harap murid akan dapat mencipta pantun 4 kerat secara separa terkawal. Okey, mari kita imbas semula apakah itu pantun 4 kerat. Okey, di skrin paparan masing-masing kamu dapat lihat ada ayat barisan yang bertanda hijau dan juga yang berwarna jingga. Ini adalah contoh 4 kerat yang mana ia mempunyai 4 baris yang mengandungi 4 ayat setiap. Yang mengandungi 4 ayat. Okey, satu baris, satu ayat. Jadi ada 4 baris, 2 di atas yang berwarna hijau merupakan pembayang pantun. Manakala 2 lagi di bawah yang berwarna jingga merupakan maksud pantun itu sendiri. Okey, jadi pembayang ini adalah sebagai untuk penyeri ataupun penambah rasa, penambah gemersik dan santunnya pantun. Manakala maksud yang ingin disampaikan sebenarnya adalah berada di baris ketiga dan baris keempat. Macam kamu makan nasi, kamu pakai pinggan plastik dengan kamu pakai pinggan kaca. Rasanya tetap sama makanan tu. Cuma pinggan itu sebagai penyeri, penambah kecantikan lagi. Sama juga macam pantun. Ya, 2 di atas sebagai penyeri, 2 di bawah adalah makna sebenar yang ingin disampaikan. Boleh semua? Cikgu harap kamu semua faham ya. Okey, macam mana kita nak tahu ciri-ciri pantun 4 kerat? Siapa boleh ingat semula macam mana cikgu ajar-ajar yang lepas dalam santun seni bahasa ni? Ya, macam mana? Ya, betul. Dia mempunyai rima akhir yang sama. Betul, dia mempunyai rima akhir yang sama selain mempunyai suku kata akhir bagi perkataan kedua dan keempat yang sama. Okey, dan hari ini cikgu nak ingatkan juga pada hari ini kita nak kenal lagi satu ada ciri-ciri ciri-ciri juga yang cikgu tak sampaikan yang lepas, iaitu baris pertama dan juga baris yang ketiga, baris kedua dan juga baris yang keempat. Okey, tengok. Baris pertama dia warna ungu. Baris yang kedua dia warna hijau. Baris yang ketiga ungu semula. Baris yang keempat hijau semula. Ini bermakna baris yang pertama dengan baris yang ketiga dia kawan baik. Best friend forever. Baris yang kedua dan juga baris keempat juga berkawan dengan baik. Bukanlah kata dia tak kawan, yang dua tak kawan dengan satu, tak kawan, cuma dia tak rapat. Okey. Jadi kenapa cikgu cakap mereka berkawan baik? 1 dengan 3, 2 dengan 4. Okey, cuba kamu tengok cikgu akan warnakan perkataan huruf berwarna dengan merah, suku kata dia. Okey, lihat di situ baris pertama dan baris ketiga. Berlatih. Tih. Okey, dan juga borongan. Ngan. Tengok yang ketiga. Pantai memutih. Tih. Pandangan. Ngan. Cuba tengok suku kata dia yang akhir tu untuk perkataan berlatih dengan memutih dan juga borongan dengan
pandangan. Kan dia sama kat situ. Teh, teh, ngan dan juga ngan. Sebab itulah cikgu cakap dia kawan baik. Kalau tengok yang baris kedua dan juga keempat pun sama. Cikgu warnakan warna biru di situ. Gemersik alunan irama keroncong. Jadi tumpuan para pelancong. Cuba kita tengok perkataan kedua, baris kedua. An. Seterusnya keroncong. Yang kedua an. Dan akhirnya cong. Ya, bukankah ianya sama di situ? An, cong dan juga cong. Suku kata akhir perkataan kedua dan keempat yang terakhir ya. Okey, jadi inilah dia ciri-ciri pantun empat kerat yang baik sebenarnya. Jadi kamu kena mencari perkataan yang mempunyai suku kata akhir yang sama macam cikgu tunjukkan ini. Okey, jadi kamu kenalah mempunyai kosakata yang sangat banyak. Okey, baiklah. Seterusnya kamu semua kita akan membuat latihan bersama-sama. Cikgu harap kamu semua dapat mengeluarkan buku aktiviti jilid 2 pada halaman 28. Okey, semua boleh keluarkan buku. Okey, baiklah. Seterusnya, semua dah buka ya buku Bahasa Melayu aktiviti jilid 2 muka surat 28. Baiklah, untuk aktiviti 4, dia kata kat sini isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul. Okay, dia telah memberikan pilihan jawapan ke atas tu yang dalam bulatan tu untuk kita mengisikan di tempat kosong pada pantun. Okey, kita tengok sama dan kita baca sama-sama pilihan jawapan yang diberikan. Baiklah, sedia ya. Bersama-sama, cantik, kolam, bakau, alam, rendah, mempersonakan, indah. Okey, cuba awak tengok pula suku kata akhir setiap jawapan yang diberikan itu. Ma, ti, lam, kau, lam, dah, kan? Dan akhir sekali, dah. Okey, berdasarkan kepada pilihan jawapan ini, kita akan isi tempat kosong pada pantun yang tidak lengkap di bawah. Okey, kita akan buat sama-sama. Tapi cikgu nak kamu semua perlu peka macam apa yang cikgu dah ajar. Okey, untuk pantun yang pertama, kita cuba tengok. Okey, ada 4 baris di situ. Macam cikgu cakap, ingat baris pertama dan baris ketiga itu adalah kawan baik. Baris yang kedua dan keempat juga kawan baik, selang-seli. Okey, jemur sepatu di perdu mempelam. Pasang pelita di perdu delima. Sungai itu anugerah, marilah kita jaga. Okey, jadi cikgu dah situ dah buat dah garisan untuk kamu tengok berdasarkan warna. Okey, kita tengok yang perkataan akhir baris pertama. Dia tulis lam. Nampak tak? Okey. Dan yang kedua, tu. Tu pun yang nombor 3 tu. Jadi yang baris ketiga mesti belakang dia lam juga. Sungai itu anugerah. Apa dia? Ya, betul. Alam. Ya, kan lam tu sama dengan yang baris yang pertama. Okay, dan baris yang keempat pula, marilah kita jaga. Okay, tengok apa akhir dia? Ma. Delima. Ma. Apa dia ma? Marilah kita jaga bersama-sama. Okey, boleh semua? Okey, tanya. Okey, tulis jawapannya di petak yang kosong itu. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada pantun yang kedua ya. Okey, kita tulis jawapan dulu bersama-sama. Okey, selesai pantun pertama. Okey, kita pergi kepada pantun yang kedua. Sama seperti tadi, ingat baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris yang keempat. Okey, sedia? Burung jelatik jinak di tangan, terbangnya kosong hinggap di telaga. Tasik kosong, indah pandangan, tempat riadah seisi keluarga. Okey, jadi kita tengok dia punya perkataan pada baris yang kedua dan juga yang ketiga tak ada kat situ. Okey, tengok tu. Jelatik tik. Tik. Jadi
Cantik, betul. Sebab dia perkataan suku kata akhirnya sama. Okey, 1 dengan 3. Yang kedua, tengok yang bawah tu pula. Sebab dia sama dengan nombor 4. Dah. Okey, dah. Apa yang dah kat situ? Rendah. Betul ke? Terbangnya rendah, hinggap di telaga. Ya, betul. Jadi, burung jelatik jinak di tangan, terbangnya rendah, hinggap di telaga. Asinan cantik, indah pandangan, tempat beriadah seisi keluarga. Okey, tahniah semua. Boleh pun kamu semua buat. Okey, cikgu harap kamu faham dan dapat buat dengan baik ya. Okey, seterusnya kita tengok. Berenang-renang si anak ikan, bunga kiambang subur di kosong. Kasih tenang, lagi kosong. Burung terbang, mesranya alam. Okey, cikgu dah gariskan. Tengok yang pertama sama dengan yang ketiga. Okey, nang, nang, kan. Belakang dia pun mesti kan juga. Apa yang kan? Pilihan jawapannya. Cuba tengok kat situ. Kan, kan. Mempersonakan. Ya, jadi berenang-renang si anak ikan, bunga kiambang subur di apa? Cuba tengok lam, lam. Sebab apa cikgu cakap lam? Sebab nombor 4 itu baris yang keempat, suku kata yang akhirnya juga alam, lam. Jadi apa yang lam lagi yang belum? Tadi alam tu kita dah tanda. Apa dia? Kolam. Ya, betul pilihan jawapannya. Berenang-renang si anak ikan, bunga kiambang subur di kolam. Tasik tenang lagi mempersonakan. Burung terbang mesranya alam. Okey, seterusnya. Seterusnya yang pantun yang keempat. Pokok kosong, akarnya tunjang, tumbuhnya rendah, lebat berdahan. Bukit bukau beralun dipandang, alangkah kosong ciptaan Tuhan. Okey, apa dia? Kita tengok yang pertama sama dengan yang ketiga. Okey, kau. Kau. Sebab jang belakang dengan dang. Kau. Kau. Apa yang kau kat situ? Cuba tengok pilihan jawapannya. Ya, betul. Bakau. Bakau ni sejenis pohon ya semua. Okey, seterusnya adalah baris yang keempat. Kawan baik dengan baris yang kedua. Okey, dah. Sebab perkataan yang kedua pada baris kedua dah. Apa dia dah kat situ? Cuba kita tengok dah. Dah. Indah. Betul ke? Ya, betul. Jawapannya indah ke rendah? Indah. Okey. Okey. Jadi kita baca sama-sama. Pokok bakau akarnya tunjang. Tumbuhnya rendah, lebat berdahan. Bukit bukau beralun dipandang. Alangkah indah ciptaan Tuhan. Okey, jadi cikgu harap kamu semua dapat faham bagaimana cara kita untuk membina rangkap pantun yang indah. Okey, jadi siapa yang belum salin, belum siap tulis, boleh teruskan, siapkan sebelum kita pergi ke pelajaran seterusnya. Okey, baiklah. Sedia semua? Okey, siapa nak pergi tandas ke, nak pergi minum air ke? Okey, boleh pergi minum air dulu. Baiklah, sekarang kamu semua bolehlah membuka buku teks Bahasa Melayu jilid kedua halaman 26. Kita akan buat latihan pantun bersama-sama. Okey, dan awak kena tulis dalam buku tulis nanti lepas kita dah buat sama-sama ni. Okey, sedia kita baca arah tajuknya. Indahnya alam dan arahannya padankan pembayang maksud dan maksud pantun yang sesuai dengan pantun di bawah. Okey, dia telah berikan pilihan jawapan di situ. Kita tengok, kita baca sama-sama. Okey, menghias kota pepohon palma. Okey, yang kedua, jadi tumpuan para pelancong. Okey, yang ketiga, flora dan fauna pelengkap alam. Seterusnya yang keempat, pastikan bersih setiap detik. Dan akhir sekali adalah daun melati jatuh bertabur. Okey, berdasarkan apa yang telah cikgu ajar, kita akan buat sama-sama pantun di bawah. Okey, berdasarkan kepada muka surat 26 itu, okey, ada 4 pantun yang perlu kamu lengkapkan, betul tak?
Tapi cikgu hanya akan bantu kamu kita buat sama-sama satu pantun saja, iaitu pantun yang kedua warna jingga tu. Yang lagi 3, nombor 1, nombor 3, nombor 4 cikgu nak kamu buat sendiri daripada apa yang telah kamu belajar, di mana kamu kena salin semula pantun-pantun itu di buku tulis. Okey, semua fokus kepada pantun yang kedua. Okey, iaitu benih selasih mari disemai. Baris kedua kosong, pantai nan bersih mengundang damai. Baris yang keempat, tenangnya hati ketika berlibur. Okey, jadi baris kedua dia kosong. Ingat baris kedua dengan dia kawan baik dengan baris keempat. Jadi perkataan dia yang kedua, rangkap yang baris kedua dan juga baris yang keempat, perkataan kedua dan perkataan yang keempat mesti sama. Dia punya rangkap apa tu? Suku kata akhir. Kita tengok nombor 4. Tenangnya hati, ti. Okey, dan juga ketika berlibur. Ti dengan bur. Ti dengan bur. Jadi dia mesti suka ke tak suka ke sebab dia kawan baik, dia mesti sama. Yang kedua sama dengan yang keempat suku kata dia. Ti dengan bur. Cuba kita kembali semula tengok kepada pilihan jawapannya. Yang mana kamu rasa yang sama. Okey, kamu tulis dulu ti dengan bur ya. Okey, cuba tengok. Ya, daun melati jatuh bertabur. Kan dah lengkap kat situ? Benih selasih mari disemai, daun melati jatuh bertabur, pantai nan bersih mengundang damai, tenangnya hati ketika berlibur. Okey, baiklah. Jadi cikgu harap kamu dapat cuba selesaikan pula yang pertama, ketiga dan yang keempat di buku tulis masing-masing. Okey, pastikan anda tidak lupa menulis tarikh hari ini dan juga tajuk kita pada hari ini adalah seni bahasa pantun 4 kerat. Okey, boleh semua faham ya? Sekiranya kamu mempunyai sebarang masalah, bolehlah terus menghubungi cikgu untuk cikgu bimbing kamu dalam menyelesaikan tugasan PDPR Bahasa Melayu pada hari ini. Okey, jangan lupa tanda kedatangan. Walaupun kamu tak suka cikgu asyik cakap kedatangan tapi cikgu kena juga cakap. Jangan lupa tanda kedatangan, tik kedatangan nama awak dan kelas pagi ni Bahasa Melayu tahun 2. Okey, baiklah, cikgu rasa sampai di sini sahaja sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan kamu semua sudah pun dapat memahami apa yang dinamakan cara membina pantun 4 kerat yang baik. Okey, jangan lupa ingat baris pertama dikawan baik dengan baris ketiga, yang kedua kawan baik dengan baris keempat. Okey, sampai di sini sahaja. Kita berjumpa lagi di lain hari, iaitu pada minggu hadapan dengan tajuk yang baru. Okey, semua jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat pagi cikgu ucapkan. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan juga sudah pun bersedia untuk meneruskan sesi PDPR pada pagi ini dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. Hai, ini adalah PDPR Bahasa Melayu kelas Cikgu Zari dan diharapkan kamu semua telah pun bersedia di mana pada hari ini kita akan belajar tentang pantun 4 kerat yang mana awak akan mengenali ciri-ciri pantun 4 kerat yang baik dan juga akan cuba menghasilkan pantun 4 kerat yang begitu puitis. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa lagi, mari kita belajar. Kejap. Sebelum tu jangan lupa isi kehadiran menunjukkan anda mengikuti PDPR pagi ini. Jom kita teruskan pembelajaran.